Baik guys, selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan yang sihat, duduk di rumah, jaga keselamatan dan SOP sentiasa. So, minggu ni cikgu akan bawa kamu lihat graf yang terakhir akan kita belajar dalam semester 2 supaya masa yang selebih selepas ini cikgu boleh fokus kepada kerja kursus kamu. Now, kita telah mengharungi graf bar, graf garis, bar gabungan, bar piramid dan sekarang kita akan lihat macam mana pula carta dihasilkan. Seperti yang kamu nampak, carta terdiri daripada dua jenis. Satu ialah pi banding, satu lagi ialah pi tong. Ya, kenapa dipanggil pi? Sebab masa kamu belajar di tingkatan menengah, kamu pernah dengar istilah pi. Pi ini berbentuk bulatan ataupun carta. So, ada dua jenis pi yang kamu akan belajar di dalam tingkatan 6, subjek pengajian am. Satu ialah pi banding. Okey, satu lagi ialah pi tong. So, apa beza dia? Kita lihat. Macam mana kita nak kenal pasti soalan tu sama ada dia berbentuk carta pi ataupun graf selain daripada carta pi? Selalunya yang pertama, kita perlu lihat arahan soalan itu ada tak perkataan carta. Kalau dia ada perkataan carta, contohnya soalan tu dia kata sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan sekian. So kita tahu soalan itu adalah soalan yang berkehendakkan carta pi banding ataupun pi tong. Selain daripada soalan carta, soalan-soalan yang lain dia akan bermula dengan sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan sekian. Tetapi hanya soalan yang mempunyai perkataan carta sahaja yang berkehendakkan carta pi banding ataupun pi tong. Now, carta yang pertama di sini ialah carta pi banding. Macam mana kita nak tahu sama ada pi banding atau tidak? So, soalan akan kata sediakan carta yang sesuai untuk membandingkan atau untuk membezakan atau sediakan dua carta yang berasingan yang berbeza. So, kamu boleh tahu soalan tu sebenarnya dia mau kamu membandingkan dua carta untuk dua sektor atau dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang 2 tahun yang berbeza. Ya, 2 sektor, 2 jantina. Contohnya begitulah ya. Nah, kalau carta pi tong pula, dia menunjukkan 2 perkara yang berbeza tetapi dia haruslah berlaku dalam tahun yang sama selalunya. Yang carta pi banding ini dia boleh berlaku dalam 2 tahun yang berbeza. Ya. So, hari ini cikgu akan bawa kamu lihat macam mana kita nak lukis carta pi banding dahulu. So, tadi kita sudah tahu kalau carta pi banding dia harus mempunyai perkataan bandingkan, bezakan. Kalau tidak ada perkataan bandingkan, bezakan, soalan itu hanya dia minta sediakan pi untuk menunjukkan kemasukan pelajar ke universiti tempatan mengikut jantina. So, jantina ada 2 jenis sahaja, jadi kita tahu tu dia nak membandingkan jugalah ya, walaupun tidak ada perkataan banding atau bezakan. So, first thing, persediaan jadual, kira peratus dan sudut. Yang ni cikgu pergi sepintas lalu sebab nanti cikgu bawa kamu lihat dalam jadual lah. Letak semua nilai yang kamu kira untuk peratus ya dalam 2 titik perpuluhan yang dibundarkan. Ini sangat penting. Sekali lagi cikgu tegaskan, semua nilai untuk peratus harus dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Jumlah besar bagi setiap pi, kita akan ada pi kiri dengan pi kanan. So, ini pi kiri, ini pi kanan. Ya, kiri dan kanan. So, jumlah dia adalah berbeza bagi setiap pi. Kedua-dua pi ini perlu dikirakan dia punya nisbah jari untuk kita tentukan saiz jejari. So, ini formula dia. Cikgu nak kamu hafal selepas ini dan praktikkan. Ini adalah simbol punca kuasa 2. Okey.
Kamu boleh cari, sediakan kalkulator dan cari simbol ini. So, formula untuk kira nisbah jejari adalah jumlah tahun asal bahagi jumlah tahun asal, jumlah tahun semasa yang terkini, semasa lah sekarang ya, yang the latest, bahagi dengan jumlah tahun asal. Okey, nanti kita akan lihat contoh. Setelah itu, biasanya cikgu galakkan pelajar gunakan nisbah jejari yang kamu dapat tadi, darab ataupun kali dengan 4 cm. Ada orang dia darab dengan 3 cm. Tetapi selalunya cikgu galakkan pelajar untuk lukis jejari darab kali dia 4 cm bagi tentukan saiz jejari kiri dan saiz jejari pai kanan. Kemudian kita lihat contohnya lah kan, penulisan nisbah jejari 1:1.03. So, maksudnya saiz jejari bagi pai kiri 1 kali 4 iaitu 4 cm. Saiz jejari kanan pula 1.03 kali dengan 4. Dua-dua belahnya mesti kali dengan perkali yang sama, 4 cm. Tidak boleh 1 kali 4, 1 kali 3. So, sebelah ialah 4.12. So, kita tahu jejari 1 sebelah kiri 4 cm. Yang sebelah kanan pula 4.12 cm. Begitu. Okay? Okay, next. Ini adalah contoh pengiraan jejari menggunakan kalkulator biasa. Ini contoh 1 ya. Anda boleh gunakan kalkulator biasa ya, tetapi cikgu sentiasa galakkan pelajar untuk gunakan kalkulator saintifik. So, kalkulator saintifik di sini ni, kamu perlu cari, tekan simbol punca kuasa sedia ya. Tekan angka jumlah di atas dahulu iaitu tahun yang terkini. Okey, kemudian masukkan angka. Selepas itu cari simbol ABC iaitu maksud bahagi tu Lepas tu tekan angka jumlah di bawah iaitu tahun asal lah. Selalunya angka bagi tahun asal. Tekan simbol sama dengan, so you akan dapat jawapan. Jangan lupa bundar kepada 2 titik perpuluhan. Jadi jawapan nisbah jejari contohnya lah kan, cara penulisan dia 1:1.3 tadi ya. So nanti ini 1 akan kali dengan 4 cm, yang sebelah pun sama 1.03 kali dengan 4 cm. Sekali lagi, so 1 pai jejari kiri kita dapat 4, sebelahnya 4.12 cm. Okey ya. Next, bahan yang diperlukan untuk melukis carta pai dengan pai banding dengan pai tong. Of course, kita perlu sediakan jangka lukis, jangka sudut atau protractor dan juga kalkulator lah, saintifik. Biasakan gunakan kalkulator saintifik. Jangan gunakan kalkulator telefon. Okey, ini persediaan jadual, anda boleh lihat terus dari sini. Okey, ini adalah satu contoh jadual untuk soalan yang cikgu mau kamu buat hari ini selepas habis kuliah cikgu tentang carta pai banding. So, ini adalah jadual persediaan bagi pai banding. Contohnya, soalan dia berkehendakkan sediakan carta yang bersesuaian untuk menunjukkan pembahagian guna tenaga mengikut industri terpilih. Okey, ini perkataan dia pembahagian. Dia tak gunakan perkataan perbezaan, dia gunakan pembahagian. Sometimes dia tak bagi langsung. Okey, mengikut industri tahun 2011 dan 2012. So, 2 tahun. So, maksudnya kita kena lukis pai banding lah. 1 pai untuk menunjukkan guna tenaga tahun 2011, 1 pai lagi 2012. So, ini dia punya contoh jadual. Kalau tulisan anda besar, anda boleh letak dia dalam keadaan melintang dalam kertas kajang anda. Kalau tulisan anda kecil dan kemas, masih boleh muat, you letak dalam keadaan yang portrait, tak ada masalah. Okey, lukis jadual tahun industri terpilih. Ini dia punya pemboleh ubah, salin dengan lengkap, jumlah orang, unit, peratus, tulis, sudut dan unit dia sudut.
Okey, ini bagi tahun 2011, ini bagi tahun 2012. Berulang, jumlah lagi unit dia orang, peratus sama, berulang, sudut dan simbol sekali. So, kalau kita lihat di sini ni, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 industri yang terpilih. Rekod data seperti biasa. Okey. Selepas rekod data, kira peratus. Okay, kira peratus. Lepas kamu kira peratus, okay, ada cara macam mana kita nak kira peratus. Sebelum tu cikgu bagi tahu dulu. Lepas kira peratus, barulah kita cari darjah ataupun sudut dia. So, begitu juga dengan tahun 2012, rekod data, kemudian cari peratus, dan last sekali ialah cari dia punya sudut. Macam mana kita nak cari dia punya peratus? Okay. Kalau kita lihat di sini contohnya lah ya. Cikgu ambil satu contoh ini. Jumlah keseluruhan guna tenaga bagi sektor industri perkhidmatan adalah 7442,600. Jadi ini ini dia punya angka. Jadi kita bahagi jumlah besar di bawah 12284,500 darab dengan 100. So, you akan dapat jawapan 60.59%. Dan bundarkan kepada dua titik perpuluhan yang terdekat. Jangan salah bundar. Salah sikit pun tak boleh. Kurang 1%, terlebih 1%, terlebih 0.01, terkurang 0.01, semua tak dibenarkan. Salah. Ya. Walaupun dekat sudah, tapi tetap salah juga. Dalam pengajian am sentiasa ingat, ya, sampai kamu habis pengajian am mesti 2 titik perpuluhan. Jadi catatkan 60.59% di sini. Okey, kemudian terus darab kalau cikgu lah ya. Lepas tu terus cari sudut. Lepas dapat 60.59, terus bahagi 100 darab 360. Tapi kalau cikgu Chong, cikgu selalu gunakan ini, cara ini, lebih cepat. Dapat 60.59%, terus darab 3.6. So, you will get same answer, 218 degrees. So, write it down here, 218 degrees. Same goes with perkilangan 2222,300. You bahagi dulu 1284500 darab dengan 100, you dapat 18.09. Terus darab 3.6, you dapat 65 darjah. Begitulah senangnya. So, lengkapkan yang selebih tu, baru kamu semak semula jawapan berpandukan skema jawapan cikgu di sini ya. Now the next thing is kita nak lihat nisbah jejari. Kali ini kita perlu kira, bukan skala, tetapi kita kira nisbah jejari bagi carta pie. Daripada nisbah jejari ni kita akan bentuk, kita akan tahu berapa jejari pie kiri, berapa jejari pie kanan. So jumlah dia ialah 128,284,500, bawa dia ke sini ya. And then bahagi balik angka yang sama. Kemudian bagi tahun semasa, ini adalah kita panggil sebagai tahun yang terkini. Tahun semasa sekarang lah. Tahun semasa ialah sekarang ataupun tahun yang terkini. You bawa dia pergi ke sini. 12723,000. Bahagi semula dengan angka tahun asal. So you have to do more practice in order for you to remember the formula lah ya. So you will get 1.02 ya. Double confirm, double check balik nanti ya jawapan 1.02. So kita dapat jawapannya 1 kali dengan 4 cm, kita guna perkali 4 cm, sebelah pun sama juga. So 1 pi kiri 4 cm dia punya jejari.
4 cm. Sebelah pi kanan ialah 4.08. It's a slightly difference. This one bigger. Okay, selalunya pi kanan akan lebih besar sikit daripada pi di sebelah kiri anda. Okay, so melukis carta pi. Okay, anda boleh baca sendiri selepas ini. Dan ini contoh carta pi yang sudah lengkap. Okay, macam mana nak lukis carta pi yang lengkap tanpa ada dosa-dosa besar? Now, first, ini tajuk. Seperti biasa, 2 cm di atas kita peruntukkan untuk tulis tajuk. Okay. Kemudian yang kedua, label. Pi. Kiri dan kanan. Very important. Jangan hilang label. Ya, setiap pi. Ini pi untuk tahun 2011, ini pi untuk 2012. Kemudian kita gunakan jangka lukis buat bulatan. Okey, lukis bulatan 360 darjah. So selepas tu gunakan protractor, kita buat pembezaan sudut mengikut sudut ya yang telah anda dapat. Sentiasa mula dari 0 darjah di atas ya. Kita mula dari arah utara 0 darjah di atas. Lukis sektor, setiap sektor lukis dahulu. Okey, siap. Kemudian last sekali ialah petakkan label. Label peratus. Jangan label sudut. Tulis peratus, angka peratus yang kamu dapat bagi setiap sektor tersebut. Sekali lagi cikgu ulang, 2 titik perpuluhan. So, lepas tu, selalunya cikgu gunakan pen lah ya. Kalau sudah kita warna, baru kita tulis pun boleh. Ataupun anda boleh cuba tulis dulu baru warna, up to you. Selalunya saya galakkan pelajar gunakan pen lah supaya nampak lebih terang. So, kalau kita gunakan pensel di atas warna, kurang terang tulisan dia. So, jangan lupa labelkan. Kalau nampak ni ya. Kalau ini sektor ni terlampau kecil, tidak muat petak di dalam, jadi kita tarik dia keluar ya, tarik keluar, tulis dia punya peratus di luar. Tidak perlu dipetakkan. Okey. Jangan petakkan. Kemudian jangan lupa tulis jumlah di bawah. Perkataan jumlah wajib ada. Okey, tulis jumlah dan unit jangan lupa. Kalau hilang tolak 9. Kalau hilang label tolak 9. Hilang jumlah tolak 9. Nisbah jejari salin balik. Nisbah jejari sama dengan 1:1.02 ya, cek balik ya. Kemudian petunjuk seperti biasa semua di bawah untuk setiap sektor dan sumber jangan lupa. So, itu sahaja untuk carta pi banding. Anda boleh cuba jaya sendiri selepas ini. Sekian.